A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naqulu 'ibadatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi diberi kesempatan. Alhamdulillah kita pun dapat solat maghrib tadi. Alhamdulillah, tahniah pada tuan-tuan yang boleh solat maghrib berjemaah yang di awal waktu bersama dengan ahli keluarga masing-masing. Tuan-tuan, dalam fasa kita masih lagi diuji, ditambah lagi dengan tempoh kawalan pergerakan kita. InsyaAllah moga-moga kita menjadi masyarakat yang boleh mengelakkan mafsadah lebih besar, insya-Allah. Sama-sama kita tunggu di rumah. Jangan pergi jalan-jalan lah, jangan merata-rata. InsyaAllah tuan-tuan, ruang yang ada sedikit pada malam ini, kita nak bincangkan di bawah satu topik berkaitan dengan peristiwa Perang Uhud. Apakah kita kalah? Apakah orang Islam kalah dalam peristiwa peperangan Uhud? Tuan-tuan, kita bersama dengan Az-Zuhar dan saya kira kalau kita pergi ke Madinah, antara tempat yang kita takkan lepaskan peluang untuk ziarahi antaranya ialah Uhud itu sendiri. Dan kita pergi ke sana, kita pergi tengok bagaimana suasana di sana, menziarahi makam syuhada dan sebagainya. Namun apabila disebut tentang Uhud, kebiasaan orang akan nampak perang Uhud ni perang kita kalah. Contohnya, banyak-banyak perang Uhud ni perang yang kita kalah. Walaupun kita tak nafikan, memang peperangan Uhud ni antara satu nostalgia yang Nabi SAW sedihlah, satu peristiwa yang menyedihkan. Namun kebiasaannya orang melihat Uhud ini sebagai satu perang yang orang Islam kalah. Saya nak mengajak diri saya dan juga tuan-tuan kita ubah sedikit paradigma kita dengan melihat peperangan Uhud ini dengan lebih luas. Hatta kalau kita lihat dalam kitab Rahiqul Makhtum, bagaimana Safiur Rahman Mubarak Furi mengajak kita supaya melihat Uhud ini bukan hanya terhenti setakat di medan Uhud itu saja. Tapi tuan-tuan, jangan lupa balik daripada apa yang berlaku di medan Uhud itu, Nabi SAW tidak hentikan operasi di situ. Maka operasi yang Nabi lanjutkan yang dikenali sebagai operasi Hamra'ul Asad, yang kadang-kadang orang pisahkannya dengan peperangan Uhud. Tetapi Safiur Rahman Mubarak Furi mengajak kita tengok supaya melihat bahawa peristiwa Hamra'ul Asad ini juga sebahagian daripada peristiwa peperangan Uhud ini. Kalau kita boleh bahagikan peperangan Uhud ni kepada 3 fasa. Fasa yang pertama, penguasaan tentera Islam, yang pada ketika itu musyrikin tak boleh buat satu serangan yang kita kata besar lah, kan. Fasa yang kedua adalah fasa yang kita sedia maklum, fasa yang menyedihkan. Bila ramai di kalangan sahabat yang syahid, tuan-tuan bayang daripada 1000 orang, 300 berpaling tadah bersama dengan Abdullah bin Ubay, dan daripada baki itu lebih kurang 70 orang yang syahid. Tuan-tuan, balik daripada medan Uhud itu, pada masa yang sama musyrikin pun nak balik ke Mekah, dan di pihak tentera Islam, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi merasakan bahawa musyrikin takkan puas hati dengan sekadar apa yang berlaku di medan Uhud. Barangkali musyrikin akan patah balik. Dan memang betul jangkaan Nabi SAW di pihak tentera musyrikin dalam perjalanan mereka nak balik ke Mekah. Mereka bincang, berhenti di satu tempat, mereka bincang balik, nampak macam tak padan lagi ni. Dan akhirnya keputusan mereka pun majoriti mengatakan mereka akan patah balik. Sebab misi utama mereka nak bunuh Nabi, nak hancurkan sahabat Nabi sehancur-hancurnya. Tapi apa yang berlaku kita tahu tuan-tuan, hanya khabar angin yang mengatakan Nabi telah wafat pada ketika itu. Nabi SAW tidak wafat pada ketika itu. Jadi bila Nabi SAW dapat merasakan peristiwa itu, Nabi telah mengajak sahabat-sahabat Nabi untuk sama-sama teruskan operasi yang seterusnya. Saya nak mengajak tuan-tuan kalau ada Al-Quran untuk kita melihat dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-172, 173.
Kalau ikutnya kita nak kena cerita sebelum tu lagi. Tapi saya ringkaskan tentang operasi Hamraul Asad ini pada ayat yang ke-172, 173 surah Ali Imran. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nas. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menyebut di sini, iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Ataupun kita kata mereka ini adalah orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul tadi, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk serang kamu. Kerana itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tuan-tuan, ayat ini dikaitkan dengan peristiwa Hamraul Asad tadi. Bila Nabi dan juga sahabat dalam keadaan masih lagi letih, tiba-tiba Nabi ajak sahabat, jom kita teruskan operasi. Tuan-tuan bayangkan daripada 700 yang telah syahid kemudiannya, baki itu 600 lebih lah kita kata. Kalau kita nak kira-kira macam itulah. Tuan-tuan, dalam baki yang ada itu, tiba-tiba Nabi ajak, jom teruskan operasi. Dan Nabi pada ketika itu tak izinkan seorang pun orang yang tak sertai peperangan Uhud sebelum itu, di medan Uhud, Nabi tak izinkan untuk pergi bersama. Kecuali seorang, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebab dia pujuk Nabi, dia kata pada Nabi, masa nak perang Uhud tu bukan dia tak mau pi perang Uhud. Tapi ayahnya, Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari, kata pada dia, kita ni tak boleh biar ni. Ada keluarga kita ni. Sebab dia ada beradik perempuan yang lain. Tak boleh nak dibiarkan bersendirian. Maka ayahnya suruh Jabir bin Abdullah ni untuk jaga adik-beradik yang lain. Ayah dia yang pergi dan ayahnya telah syahid. Kalau tuan tengok ayat-ayat sebelum itu ada cerita tentang peristiwa kesyahidan. Dan juga ada cerita tentang Abdullah bin Amr bin Haram ini. Tuan-tuan, bila Jabir bin Abdullah menyatakan hasrat dia nak pergi sama dalam operasi ini, dan hanya dia seorang saja yang Nabi SAW izinkan bersama. Tuan-tuan, mereka pergi menuju ke tempat yang kita sebut sebagai Hamraul Asad. Hamraul Asad adalah merupakan satu tempat yang kita kata tidak jauh daripada Madinah. Lebih kurang 8 batu, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, pada masa yang sama, ada seorang musyrikin. Ada yang kata dia belum lagi masuk Islam. Ada yang kata dia telah masuk Islam. Kalau tengok dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata dia belum lagi masuk Islam. Iaitu Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuza'i. Dia daripada suku Khuza'ah yang kita sedia maklum. Suku Khuza'ah ni dia rapat sikit dengan orang Islam. Tuan-tuan, dia jumpa dengan Nabi. Dia meluahkan perasaan simpati terhadap apa yang berlaku di medan Uhud. Jadi bila macam tu, tuan-tuan, kemudiannya Ma'bad ni teruskan perjalanan sehingga dia berjumpa dengan rombongan musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada ketika itu. Yang kita sebut tadi, yang mereka majoriti merasakan kita kena patah balik, habiskan Muhammad dan juga kawan-kawan dia. Tuan-tuan, bila Abu Sufyan nampak Ma'bad ini, dia tanya, apa yang berada di belakang kamu, wahai Ma'bad? Kata Ma'bad, oh, Muhammad dengan pasukannya telah keluar untuk serang kamu. Mereka keluar ramai-ramai kali ini. Orang-orang yang tak pergi di medan Uhud pun pakat keluar untuk balas dendam. Jadi Abu Sufyan cuba menyanggah. Dia kata, tak, kami akan keluar lawan Muhammad habis-habisan. Jadi Ma'bad kata, aku tak pernah tengok Muhammad dengan tentera seramai itu. Pada pandangan aku, tak payahlah, rasa mudahnya kan. Tapi kalau kamu nak pergi juga, pulanglah kan. Dan berita daripada Ma'bad tadi menjadi suatu perang psikologi, cyber, perang saraf kepada musuh yang menyebabkan majoriti musyrikin masa itu jadi takut. Jadi takut. Tapi Abu Sufyan ni, dia tak nak mengalah macam tu saja. Kebetulan dia berjumpa dengan satu suku Bani Abdul Qais, yang bila dia tanya, mereka dalam perjalanan nak ke Madinah. Lalu tuan-tuan,
berlaku perjanjian di antara Abu Sufyan dengan Bani Abdul Qais tadi, iaitu kalau kamu tolong bawa mesej ini, berita ini kepada Muhammad, aku janji anggur kering di Ukas, pasar Ukas nanti. Okey, mereka bersetuju. Maka pergilah. Dalam keadaan musyrikin jadi takut, Nabi dengan sahabat tunggu di Hamra'ul Asad tadi. Akhirnya Bani Abdul Qais tadi pun sampai bertemunya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dalam ayat yang ke 173 tadi, yang kita tengok, allazina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Itu cerita tentang ada golongan yang telah datang kepada Nabi dengan sahabat pada ketika itu, mana mereka datang pada ketika itu bawa satu berita, sesungguhnya musyrikin telah kumpulkan tentera ramai-ramai untuk serang kamu habis-habisan. Kali ini tuan-tuan, perang saraf daripada Abu Sufyan. Tadi perang saraf daripada Ma'bad tadi. Kali ini perang saraf daripada Abu Sufyan. Tuan-tuan, kalau perang saraf daripada Abu Sufyan tadi menyebabkan perang saraf daripada Ma'bad tadi menyebabkan musyrikin jadi takut, tak jadi nak patah balik. Perang saraf daripada Abu Sufyan bila dapat didengari oleh Nabi dan juga sahabat, tidak memberi kesan ketakutan dalam diri mereka. Tapi apa yang berlaku? Quran menyebut tadi, fazadahum iman, maka bertambah iman mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka menyebut hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah jadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tuan-tuan, saya nak mengajak kita meneliti pendirian ini. Ini kekuatan iman yang ada pada sahabat. Yang mereka walaupun dapat berita tadi, tapi keimanan yang kuat dalam hati mereka menyebabkan mereka tetap tunggu di Hamra'ul Asad. Dalam satu riwayat sebut bahawa 3 hari mereka tunggu. Dan musyrikin tak berani pun patah balik untuk teruskan peperangan melawan tentera Islam pada ketika itu. Sebab itu, kalau kita lihat pandangan daripada Mubarak Furi tadi, dia melihat bahawa dalam fasa ini masih lagi fasa peperangan Uhud. Dan kalau kita lihat dalam fasa yang ketiga ini, tentera Islam tidak mengalah. Bahkan mereka tunggu musyrikin sampai. Tapi musyrikin tak berani untuk teruskan peperangan pada fasa yang ketiga ini. Sebab itu, jangan mudah kita melihat peperangan Uhud itu satu peperangan yang tentera Islam kalah. Tapi lihatlah dengan suatu kemenangan. Dan betapa besarnya jiwa Nabi dan juga sahabat yang datang walaupun pada ketika itu masih lagi dalam keadaan, orang kata, kesedihan, masih lagi luka. Tapi kalau kita lihat ini satu hikmah di sebalik kenapa Nabi hanya ajak orang-orang yang pergi medan Uhud saja. Barangkali kerana Nabi melihat kekuatan iman yang ada dalam diri mereka. Kalau kita fikir logik, patut orang nak join ramai-ramai, datang je lah. Tapi Nabi hanya izinkan orang-orang yang terlibat di medan Uhud sebelum ini saja. Dan kecuali Jabir bin Abdullah tadi, kerana barangkali dilihat di situ kekuatan iman. Dan kekuatan iman itulah yang menyebabkan sahabat-sahabat yang baru saja kesedihan luka tadi boleh tetap berada di Hamra'ul Asad, tidak takut kepada ancaman musuh. Berita daripada Bani Abdul Qais tadi tidak menggerunkan mereka. Tuan-tuan, saya nak mengajak di penghujung, tuan. Kita dah di penghujung siaran Facebook live ini. Jadi kita ringkas tazkirah kita pada malam ini. Penghujung ayat tadi, Allah Ta'ala menyebut tentang suatu zikir yang disebut oleh sahabat-sahabat Nabi, iaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir, bagaimana riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menyebut bahawa hasbunallahu wa ni'mal wakil ini juga ialah satu ungkapan zikir yang pernah disebut oleh Nabi Ibrahim AS di saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud dalam api. Dan hasbunallahu wa ni'mal wakil ini suatu zikir yang simple, tapi tuan-tuan besar sangat kesan dalam jiwa. Maka tuan-tuan, di saat kita diuji dan kita dalam musibah hari ini pun, tuan, antara zikir yang boleh kita banyakkan dalam seharian kita, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masalah tuan, kita ni dihujani dengan masalah pendapatan kita kurang bulan ni, kan, serangan ekonomi itu dan ini, sakit demam, yang terpisah anak isteri dan sebagainya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, nak cerita besarnya hasbunallahu wa ni'mal wakil ini, termasuklah sebuah cerita yang kalau kita tengok berlaku di antara Ummul Mukminin, iaitu Sayyidatina Zainab binti Jahsy dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Tuan-tuan, Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidatina Zainab ni kita tahu mereka ni selalu bersaing. Bukan bersaing tak elok ke apa, tak. Bersaing nak jadi isteri yang terbaik di sisi Nabi SAW. Satu hari tuan-tuan, diceritakan bahawa satu hari mereka duduk berdua sembang-sembang. Masing-masing cerita kelebihan dirilah. Kata Zainab binti Jahsy, Allah yang menikahkan aku, sedangkan kamu dinikahkan oleh wali kamu. Tuan, cerita ni mungkin kena buka tafsir surah Al-Ahzab, cerita tentang perkahwinan Zainab binti Jahsy ni. Bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pula sebut, dia kata Allah yang membersihkan aku. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dalam peristiwa orang kata hadisul ifk, penyebaran berita palsu, fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun mungkin ada yang bersisih pandangan tentang riwayat cerita ini, kita ambil satu pandang sisi. Tuan-tuan, bila Sayyidatina Zainab binti Jahsy, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah dalam peristiwa tersebut, tuan-tuan, dan kita tahu kemudiannya Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran dikaitkan dengan surah An-Nur, sekitar ayat 10-11 macam itulah. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nur, muka surat yang satu muka tu, cerita tentang hadisul ifk. Jadi bagi Aisyah, Allah yang turunkan ayat membersihkan aku. Tuan-tuan, bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebut benda macam ni, kata Sayyidatina Zainab binti Jahsy yang pada ketika itu kira dia macam surrender lah. Dia kata, ini memang betul benda yang hebat. Tuan-tuan, bila Sayyidatina Zainab binti Jahsy mengakui kehebatan ini, maka dia tanya, apa yang kamu bacakan di saat kamu berada di atas unta Safwan bin Mu'attal? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa yang aku sebut ialah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kata Sayyidatina Zainab binti Jahsy, kamu telah menyebut perkataan orang Islam. Tuan-tuan, jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam apa-apa pun tuan, musibah, ujian, jangan lupa ungkapkan zikir yang simple ini, tapi tuan-tuan, besar maknanya dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, setidak-tidaknya saya buat kesimpulan begini, kita tidak akan mudah mengatakan bahawa peperangan Uhud ini ialah kekalahan bagi tentera Islam. Tetapi lihatlah peperangan Uhud itu secara meluas dan kaitkan Hamra'ul Asad sebagaimana disebut oleh Safiur Rahman Barakfuri, bahawa peristiwa operasi Hamra'ul Asad yang kita bincangkan hari ini, dia juga termasuk sebahagian daripada peristiwa peperangan Uhud. Yang fasa ketiga yang kita sebut tadi, yang fasa itu tuan-tuan, tentera Islam tidak mudah mengalah, Nabi tidak mudah mengalah, sahabat tidak mudah mengalah, walaupun mereka kesakitan, tapi pegangan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, paling tidak malam ini, tuan-tuan ingat yang tu lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyakkan amalan, amalkan benda ini. Moga-moga tuan-tuan, ia menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, saya kira cukup sekadar itu dulu untuk tazkirah ringkas malam ini. InsyaAllah tuan-tuan, ada kelapangan kita berjumpa di lain-lain siaran. Moga-moga tuan-tuan kita mendapat manfaat di sebalik peristiwa ini dan jadikan peristiwa sirah Nabi. Tuan-tuan bila pergi umrah, tuan-tuan pergi haji, pergi ziarah tempat tentu, ambil ibrah, sirah, dan kita praktikkan dalam kehidupan kita apa yang boleh kita amalkan, apa yang boleh kita jadikan tauladan. Wallahu alam. Tuan-tuan teruskan bersama dengan Az-Zuha. Moga-moga Az-Zuha terus menjadi teman kita bersama insya-Allah. Wallahu alam. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang kurang, kelemahan diri sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.